Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Salam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Okey. Jadi kita akan teruskan pembentangan yang kumpulan terakhir di mana akan disampaikan oleh Firdaus dan juga Alin Hafiz. Tapi sebelum tu macam biasa kita akan mulakan dengan sesi bacaan doa yang akan diketuai oleh Syekh Hafiz Ashraf. Okey, silakan. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram syai'in lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Hafiz. Alright. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Baik, Miss. Okey. Jadi saya pasti semua mesti excited kan? Sebabnya dengan anggapan bahawa inilah kelas terakhir. Okey, nanti dah habis presentation, hujung sekali saya akan bagi tahu info terbaru yang saya dapat daripada Bondeso. Sebelum tu saya nak tanya presenter kita Firdaus dan juga Alin Hafiz. Dah bersedia ke belum? Dah, Miss. Okey, Alin Hafiz ada tak? Bersedia. Ada. Ada, Miss. Ada okey, so dua-dua ada. Alright, jadi saya persilakan Bapak Firdaus dan Alin Hafiz untuk membentangkan tajuk berkaitan teknik belajar kepada rakan-rakan sekelas. Jadi dipersilakan. Boleh, dengar. Boleh Dengar. nampak? Boleh nampak skrin tak? Nampak lawa gila. Masih. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dan juga partner saya, Adlin Hafiz bin Yusri, pada hari ini akan membentang tentang teknik belajar. So, hari ini kami berdua akan berkongsi serba sedikit tentang teknik-teknik belajar. Jadi, yang pertama kita akan kupas tentang apakah yang dimaksudkan dengan teknik belajar. Seterusnya kita akan dapat tahu tentang kelebihan-kelebihan apabila kita menggunakan teknik belajar yang betul. Seterusnya teknik belajar yang efektif dan juga cara untuk mendapatkan maklumat dengan efektif. Akhir sekali kita akan teruskan dengan penutup. Jadi sebelum kita memulakan pembentangan untuk hari ini, saya mulakan dengan sedikit kupasan hadis daripada hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Okay. Saya mau kata sedikit ayat motivasi yang boleh dijadikan sebagai salah satu motivasi juga untuk kita sebagai pelajar untuk terus belajar. Macam tu. Okay. So untuk pertama, apakah itu teknik belajar? Secara teknikalnya, teknik belajar merupakan satu alat ataupun cara untuk memudahkan kita sebagai seorang pelajar untuk belajar dan meningkatkan pencapaian akademik. Seterusnya, teknik belajar itu juga bermaksud satu kaedah yang terbaik dalam usaha kita untuk memahami satu-satu subjek
yang dipelajari agar kita memperoleh kejayaan yang cemerlang. Jadi saya percaya semua yang dalam Meet sekarang ni merupakan pelajar, kecuali Miss lah. Okay. So maknanya hari ni saya akan berkongsi serba sedikit tentang teknik belajar. Okay, apakah kelebihan-kelebihan apabila kita menggunakan teknik belajar yang tepat? Antara kelebihan-kelebihannya, yang pertama, menjimatkan tenaga. Oh ni turn apa? Sorry. Apa saya? Okay, terima kasih Firdaus. Assalamualaikum semua. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kelebihan kita menggunakan teknik belajar yang tepat. Tapi teknik belajar ni sebenarnya kan, kalau kita secara umumnya, teknik belajar ni bukan sebenarnya belajar semata-mata, tapi dia bergantung dia kepada kehidupan kita, gaya hidup kita. Bukanlah sekadar belajar je, lepas tu yang benda-benda lain kita tolak tepi. So teknik belajar yang tepat ni dia ada kelebihan. Yang pertama ialah menjimatkan tenaga. Kenapa jimatkan tenaga Sebab kalau bayangkan kita kan, kita menggunakan teknik belajar yang salah, kita dah belajar selama 5 jam, 6 jam, malah ada yang belajar 10 jam, tetapi dengan cara yang salah, badan kita penat. Bila kita penat, ilmu pun tak masuk. So macam bazir lah tenaga kita jika kita menggunakan teknik belajar yang kurang tepat ataupun salah pada diri kita. Tetapi saya nak bagi disclaimer apa yang kita bentangkan pada hari ini bukanlah semua orang boleh pakai, sebab kita ni dilahirkan maksudnya dilahirkan dengan orang yang berbeza-beza. Cara orang menerima ilmu tu tidaklah sama dengan semua orang lain. Mungkin orang ni dia kena baca baru dia faham, orang ni kena dia dengar baru dia faham, macam gitu. So yang kedua, memudahkan untuk memahami tajuk pembelajaran. Baik, sebagai contoh, kalau kita belajar sejarah kan kita membaca kan. So kalau kita gunakan teknik membaca tu ke arah contoh macam subjek mat, mungkin kita boleh faham membaca untuk subjek sejarah. Tapi kalau subjek mat ni, takkan kita nak baca je, mesti mat kita kena buat latihan baru kita faham mat. So teknik yang sama tu tidak boleh digunakan untuk semua subjek. So teknik-teknik yang berbeza dan teknik yang tepat juga memudahkan untuk memahami tajuk pembelajaran. Yang ketiga pula, meningkatkan motivasi diri. Hal ini kerana kalau kita bayangkan yang macam saya cakap tadi, kita dah belajar lama-lama dengan teknik yang salah, lepas tu kita dah tak faham apa. Lepas tu kita dah membuatkan diri kita rasa kecewa. Kita dah bazir masa kita tapi satu apa pun kita tak faham. So dengan teknik belajar yang tepat, kita dapat faham perkara yang kita pelajari. Seterusnya kita mendapatkan motivasi diri untuk teruskan belajar, teruskan berusaha, kerana kita mempunyai teknik yang tepat untuk berjaya dalam bidang akademik. Dan yang terakhir sekali, penggunaan masa yang lebih tersusun. Dengan teknik belajar yang tepat, kita boleh menyusun masa dengan lebih teratur lah. Maksudnya kita lebih tumpukan dengan subjek-subjek yang penting dulu. Contohnya yang benda-benda yang tak penting macam kita dapat daripada minggu lepas kan ada yang kita buat jadual kan. Kita boleh gunakan jadual tu sebagai teknik belajar kita. So benda-benda yang tak patut tu kita boleh tolak tepi dulu. So penggunaan masa kita semakin tersusun. Seterusnya Daus. Okey, terima kasih kepada saudara Hafiz tadi, Adlin Hafiz tadi. Maaf ya sebab ambil part awak sikit. Okey, sekarang kita teruskan lagi pembentangan kita dengan teknik-teknik belajar yang efektif. Okey, jadi untuk semua yang ada dalam Meet ni, kepada saudara serta saudari, anda boleh mengambil contoh dalam teknik-teknik yang kami dah sediakan ni. Mungkin untuk teknik-teknik belajar ni dia ada banyak. Jadi
Kami hanya listkan, hanya senaraikan yang mana yang secara umum lah. Maknanya semua orang boleh cuba pakai. Sebab macam yang Adlin cakap tadi, tak semua orang boleh pakai teknik yang sama. Sebab lain orang, lain cara. Mudah cakap macam itulah. Jadi untuk teknik yang pertama, kita sebagai pelajar haruslah bijak menggunakan masa. Antara contoh-contoh yang kita boleh guna pakai iaitu kita melakukan ulang kaji yang bersesi. Maknanya kita menyediakan satu jadual untuk mengulang kaji. Dalam masa yang sama, kita juga boleh sebagai contoh kita nak ambil masa sebanyak 2 jam untuk subjek matematik. Tapi kita pun manusia, takkan kita nak study matematik 2 jam straight. Tak boleh macam tu sebab kita, otak manusia dia harus mesti ada rehat. Kita ibarat macam mesin lah. Kalau dia bekerja setiap masa, pasti satu masa tu nanti dia akan rosak. Maknanya kita pakai konsep yang sama, maknanya kita pun kena ada rehat-rehat dia juga. Tapi tempoh masa tu samalah, tetap 2 jam, tapi kita bagi. Tu 30 minit, lepas tu rehat 5 minit, 30 minit, 5 minit, macam tu lah. Okay, so seterusnya belajar dengan masa yang bersesuaian kemampuan diri. Maksudnya dekat sini, kita kena lihat dekat diri kita juga. Pada waktu mana yang kita rasa diri kita ni boleh nak menerima input ilmu yang paling maksimum. Sebagai contoh macam saya akan study pada waktu malam. Lepas isyak tu saya akan makan malam. So lepas tu ada masa free, saya akan study. So maknanya pada waktu tu saya boleh menerima input ilmu ataupun saya akan cuba buat exercise ke. Maknanya pada waktu tu otak saya dah bersedia untuk menerima ilmu ataupun kita nak buat kerja apa-apa pun tak kisahlah. Tapi pada saya lah, ini hanyalah pendapat peribadi. Tak tahulah orang lain macam mana. Mungkin ada yang boleh study lepas subuh, ada yang lepas maghrib tu dia study sekejap. Kadang-kadang dia tengoklah, bergantung kepada orang. Kemudian kita haruslah mendapatkan tidur yang mencukupi. Sebab dengan tidur ni kalau kita tidur tak cukup, dia akan efek kepada otak kita. Sebab berdasarkan kajian saintis mendapati bahawa otak manusia memerlukan rehat yang cukup dalam masa sehari tu. So kurang-kurangnya dalam 6 jam. So kalau boleh tolong jaga tidur masing-masing. Saya tahu kita pun dalam usia yang muda ni mestilah ada yang tidur lewat kan, macam banyak benda lah nak buat tengah-tengah malam tu. Ada yang main game lah, ada yang tengok K-drama. Maaf bukan nak mengecam ke apa, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan, bukan nak mengecam. Ada yang tengok K-drama lah, ada yang main game, ada yang tengok movie, macam-macam benda lah. Banyaklah aktiviti. Maknanya semua orang nak jadi burung hantu. So benda tu tak elok untuk diri kita sebenarnya. Jadi seterusnya untuk poin teknik belajar yang seterusnya ialah membuat nota kendiri. Sebagai contoh, kita juga boleh gunakan kaedah flashcard. Kaedah flashcard iaitu kita dalam flashcard tu sendiri, macam yang kita pernah ada dulu time SPM, saya percaya ramai ada flashcard ni. Flashcard ni salah satu inisiatif untuk kita dalam flashcard ni dia membantu kita dalam penghafalan. Sebagai contoh subjek yang memerlukan menghafal ni macam yang Adlin cakap tadi, iaitu subjek sejarah lah. Sejarah selalunya memang diorang akan sediakan nota, banyaklah nota. Macam kalau pihak sekolah bagi kat kita nota tu, memang kita pun rasa tak menarik langsung nota tu. Sebab ialah hanya tulisan semata-mata. Jadi kat mana yang dekat situ yang kita rasa tertarik nak baca. Jadi dengan adanya flashcard ni, dia lebih menarik minat sebab dia berwarna-warni and colourful. Lepas tu
ada gambar apa semua kan. Jadi itulah kegunaan flashcard sebenarnya. Lepas kemudian kita membuat catatan ringkas mengikut kefahaman sendiri. Bagi contoh dalam kelas, macam kita kan kelas online kan. Macam kita kelas online, time lecturer tengah menerangkan satu-satu topik tu. So kita buat catatan sendiri mengikut apa yang kita faham. So maknanya nanti bila kita nak buka balik nota tu, bila kita baca, dia tak memeningkan kita juga sebab kita tulis tu berdasarkan apa yang kita faham. Macam itulah. So kemudian kita highlight isi-isi penting. Macam sebagai contoh kalau sebabkan kita ni kelas online, so buku teks tu tak ada. Maksudnya ada je buku rujukan kan, tapi dia tak macam kita sekolah dulu ada buku teks kan. Macam sejarah, buku teks kita highlight dalam buku teks kan. Tapi kalau contoh sekarang ni ada yang di antara kita ni yang ada buku rujukan, so senang kalau kita ambil highlighter, kita highlight isi-isi penting yang mana membantu kita untuk memudahkan kita faham lah untuk satu-satu topik dalam satu subjek tu. Okay, kemudian teknik yang seterusnya iaitu mempunyai sumber rujukan. Yang pertama sekali, sudah semestinya guru ataupun pensyarah kita sendirilah. Banyak yang kita selalu akan dengar dalam kelas, lepas dia dah habis tegang, dia akan cakap, kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya, boleh PM saya, boleh tanya dalam group. So maknanya di kat situ kita boleh jadikan pensyarah ataupun guru tu sebagai sumber rujukan utama. Kalau boleh kita gunakan kesempatan ni sebaik mungkin lah, sebab pensyarah ataupun guru kita sendiri yang dah tawarkan diri dia untuk bantu kita supaya lebih faham. Kemudian kita bertanya kepada rakan yang mahir. Ini bergantung kepada diri kita juga. Kita kalau nak buat kawan, kalau boleh kawan dengan orang yang boleh membantu kita, bukannya kawan yang menjatuhkan kita. Maknanya kat sini kita haruslah pilih kawan yang memberi advantage ataupun kelebihan kepada kita. Sebagai contoh dalam pelajaran pun paling utama dalam pelajaran. So maknanya apa-apa hal kita boleh tanya dekat kawan-kawan kita yang tahu, yang lebih faham tentang satu subjek tu. Kemudian dia pun boleh tanya dekat kita pasal subjek tu juga. Maknanya kita bertukar-tukar pendapat lah, lebih kurang macam tu lah. Kemudian kita belajar secara berkumpulan. Belajar secara berkumpulan ni memang terlalu general ataupun terlalu maknanya memang kebanyakan orang akan pakai cara ni, iaitu belajar secara berkumpulan. Kemudian yang terakhir sekali ialah buku ataupun internet. Buku ataupun internet ni boleh dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan juga, tapi harus diingat bahawa kalau kita pakai internet, kita kena rujuk website, laman web laman web yang dipercayai lah. Bukan macam mana cakap, bukan laman web palatau. Dia kurang macam tu lah aku cakap. Okey, kemudian kita teruskan lagi ke teknik yang seterusnya, iaitu persediaan tempat belajar. Apa yang kita boleh cakap pasal persediaan tempat belajar ni? Yang pertama, kita haruslah mencari tempat yang sesuai. Mencari tempat yang sesuai ni amat penting kepada kita sebagai pelajar untuk belajar, kerana sebab kalau kita tak selesa, macam mana kita nak terima ilmu? Macam mana kita nak terima ilmu? Sebagai contoh, ini contoh je, bukan benda betul. Awak pergi mana? Awak pergi shopping mall. Ibaratlah contoh, awak pergi shopping mall, lepas tu awak buka buku sejarah pula tu, agak-agak masuk ke? Takkan, memang takkan masuk je, sebab dia terlalu banyak gangguan. Sebab yelah kita tahu shopping mall tu bukannya macam perpustakaan. Orang lalu lalang tengok pelik budak ni, apa hal buka buku tengah-tengah jalanan. Ibarat contoh. Kemudian seterusnya, mendengar lagu ketika belajar. Bagi sesetengah orang, ada yang boleh belajar sambil mendengar lagu, tapi lagu yang ikut taste dia lah, ikut cita rasa dia.
Bila dia rasa lagu ni boleh tolong dia belajar, fokus. So maknanya bukannya certain orang, dia lain orang lain cara. Sebab kadang-kadang ada macam saya, ada kawan saya, dia dengar lagu sambil belajar, tapi lagu yang dia dengar tu lain macam babe, awak cakap lain macam lagu rock awak cakap lagu rock. Memang tak tahulah macam mana dia boleh fokus. Tapi bila saya dengar tu memang fokus tu hilang lah, awak cakap Kemudian kita menjauhkan diri daripada sebarang gangguan. So dia berkait dengan mencari tempat yang sesuai sebentar tadilah, seperti yang saya cakap tadi. Maknanya kita jauhkan diri sebarang gangguan, termasuk juga zaman-zaman kelas online ni, termasuk juga handphone. Sekarang buka telefon, ada yang WhatsApp ajak main game lah, ada yang mengajak tengok drama sekali lah kan. Sebab sekarang ni kita boleh tengok movie sekali bersama-sama ramai kan. So dari situ gadget tu juga sebenarnya merupakan salah satu gangguan lah pada kita sebagai pelajar ni untuk terus belajar kan, untuk ulang kaji. So dia akan distract kita daripada concentrate ataupun fokus dengan apa yang kita nak belajar tu. Kemudian yang terakhir sekali, teknik belajar yang efektif, iaitu persediaan diri sebelum belajar. Ini memang secara peribadinya haruslah dijaga ataupun diikut semua orang sebelum nak belajar ataupun ulang kaji sama juga kan. So yang pertama, menjaga pemakanan. Menjaga pemakanan ni amat penting sebab dia boleh membekalkan tenaga kat kita. Yang juga boleh, macam mana nak cakap, jaga pemakanan juga boleh membantu perkembangan otak kita. Membantu perkembangan otak kita untuk menerima ilmu. Macam tu lah lebih kurang cakap. Jaga pemakanan. So kalau boleh atas nasihat pakar perubatan apa yang saya dah kaji, pakar perubatan banyak menasihatkan kita sebagai pelajar ni banyakkan minum air. Sebab minum air tu sebab otak kita pada satu masa dia akan haus, dehidrasi, dehydrated. So maknanya kita kena banyakkan minum air. Maknanya kita nak suap otak kita dengan air. Macam tu lebih kurang lah ibarat dia perumpamaan dia. Air yang minum tu jangan air sirap badung pula. Itu lain macam orang cakap Baik dia seelok-eloknya air mineral ataupun air masak lah orang cakap sebab dia tak macam sirap bandung tu yang banyak gula, banyak manis-manis, tak elok juga untuk kesihatan kita sebenarnya. Okay, jadi saya teruskan juga dengan bersenam. Bersenam ni saya tahu waktu PKP ni memang ramai yang mengulur atas katil kan sekarang ni kan. Jadi rajin-rajinkan diri anda untuk perbanyakkan bersenam. Ini nasihat untuk diri sendiri juga sebenarnya. Tak apalah. Bersenam supaya kita dapat terus kekalkan kesihatan badan kita, supaya badan kita terus aktif. Tak tinggal juga untuk otak kita supaya lebih cepat berjalan, lebih aktif untuk bila kita dah bersenam lah. Kemudian apa yang seterusnya, mengenal subjek yang lebih sukar difahami. Maksudnya dekat sini sebelum kita masuk kelas, kita dah review untuk subjek untuk topik yang seterusnya. Maksudnya sebelum lecturer ajar kita untuk satu topik baru, kita dah review dulu. Maknanya selak-selak baca pun tak apalah. Biar tak faham tak apa. Nanti dalam kelas lecturer akan terangkan. So maknanya contoh dia dekat situ. Maknanya kita dah review dulu sebelum lecturer ataupun cikgu kita dah ajar benda tu. Ajar satu-satu topik tu. So satu lagi, bila kita nak study ni, kita utamakan dulu subjek yang susah bagi kita. Bagi contoh macam saya susah bab-bab matematik yang memerlukan jalan kira lah, senang cerita. So maknanya saya akan perbanyakkan latihan untuk matematik, subjek-subjek yang berkaitan dengan kira-kira ni lah.
So maknanya dari situ berkait juga dengan kita mengenal subjek yang lebih sukar difahami. So yang terakhir sekali iaitu kita haruslah bebas daripada sebarang tekanan. Tak kira apa-apa tekanan, tekanan emosi ke, tekanan jiwa ke, tekanan apa lagi. Apa-apalah tekanan janji yang orang kata boleh mengganggu kita daripada segi fizikal, mental. Macam itulah untuk kita belajar ni. Jadi seharusnya kita jangan bawa masalah apa-apa masalah tu ketika kita nak belajar, bila kita nak start belajar tu. Seterusnya Time for kami school, ada and it's no surprise. Dia start dulu yang cakap. Okay, jadi kami dah sediakan video beberapa tips lain untuk belajar. Boleh dengar suara? Boleh kan? Okay. Time for school, and it's no surprise that many of us are determined to study smarter instead of longer. But which study tips and tricks actually work scientifically and can help you get those perfect grades? First up, research shows that study sessions are most effective in small, short chunks. Instead of cramming in a 10-hour study session, it's much more effective to spread it out into 20, 30-minute sessions over a few weeks. This is because your brain is better at encoding information into the synapses in short, repeated sessions as opposed to one large one. And this is why even learning different skills, whether it's swimming, tennis, or a singing lesson, often follows this same format. And while cramming and pulling all-nighters may be a ritual, it turns out that this is linked to the lowest grades. After prolonged nocturnal study sessions, reasoning and memory may be negatively affected for up to 4 whole days. Instead, setting up specific times in a day or during the week just to study primes your brain by creating a routine, and over time, studying actually becomes easier as your brain is trained to learn in those moments. And while many of us spend hours passively rereading our notes or highlighting a textbook, studies have shown this to be ineffective. It doesn't improve your understanding of topics, nor does it link key concepts together. It can even be detrimental as it draws your attention to less important information. Flashcards, on the other hand, are proven to be excellent memory reinforcement tools, whether during your scheduled study times or during off times like a bus ride home. It also helps to have a specific goal for each study session. Instead of aimlessly studying, pick one aspect you'll focus on, whether it's balancing chemical equations or learning how to conjugate French verbs. If you can't explain it simply, then you don't understand it well enough. In studies where individuals were asked to learn a passage and then half were told that they would be tested on the material while the other half were told they would have to teach it to other students, participants expecting to teach it did much better at understanding the main points. When you're expecting to teach, your brain organizes the information in a more logical, coherent structure. Of course, practice, practice, practice. Not only do practice tests put your brain in the environment, but even if you make mistakes, they help identify gaps in your knowledge. Practice tests have also been shown to increase confidence, thereby leading to better performance. So, where should you be studying? Research shows that having a designated sacred spot for study that's well equipped with every tool you might need is best. Just like setting times, this primes your brain for studying. Have an awesome study playlist? Not so fast. While some studies have shown that certain types of classical music can help improve concentration, a recent study has shown that learning with rhythmic background noise can be detrimental to focus, and those not using music fared much better. And if you haven't already, put away your phone. This is a no-brainer, but your texts and social media notifications severely decrease concentration. Of course, exams can be extremely stressful, so if you want some tips on how to deal with exam anxiety, check out our ASAP Thought video, which breaks down some tips for that. Link in the description. And a big thank you to TD Bank for sponsoring this video. If you're heading to campus this fall, click on the link below or visit td.com/student to see how TD can help you start school with a plan. We know how tough it can be getting buried in books and bills, and TD has some great solutions for you. Be sure to check it out. And subscribe for more weekly science videos. Okey, jadi untuk slide seterusnya saya serahkan kepada saudara Adlin Hafiz untuk teruskan pembintangan pada hari ini. Okey, terima kasih Bapak Firdaus. Pembintangan yang agak panjang. Saya akan teruskan dengan cara untuk mendapatkan maklumat dengan efektif. Teruskan Daus. Okey.
seperti yang saya terangkan dan juga Firdaus terangkan, manusia ni dilahirkan dengan pelbagai cara untuk kita memahami sesetengah perkara. Dan antara tiga jenis orang atau 3 jenis cara seseorang itu boleh memahami sesuatu perkara adalah melalui yang pertama sekali auditory, visual ataupun kinestetik. Seseorang itu dia mungkin dominan ke arah satu perkara, salah satu daripada 3 perkara ni je. Contoh yang pertama adalah auditory. Auditory ni merupakan seseorang yang mudah untuk memahami dengan cara mendengar. Maksudnya kalau bagi contoh, kita bagi satu arahan, melalui kertas dan lagi satu arahan melalui percakapan. Maknanya orang yang dominan ke arah auditory ni dia boleh lebih faham dan lebih memahami sesuatu perkara itu melalui percakapan berbanding kepada tulisan tadi. So antara tips yang untuk orang-orang auditory ni, yang pertama sekali kalau kita contohnya kalau kita belajar secara fizikal, kita mungkin boleh duduk depan lecturer tu. So bila lecturer cakap, kita dengar dengan lebih jelas. Kalau online ni kita buka kuat sikit lah Meet ni ataupun Microsoft Teams tu. Dan memandangkan pendengaran merupakan faktor yang penting untuk kita mendapatkan maklumat. So rajin-rajinkanlah diri kita cek telinga. Korek telinga ke, pergi klinik ke, tengok pendengaran kita ni elok ke, tak elok. Seterusnya Daus kan dah terangkan tadi ada penggunaan flashcard ataupun nota-nota tu. Orang yang auditory ni dia tak boleh baca senyap dalam hati. Mungkin dia nak dapatkan information tu kurang. So apa caranya, dia ambil flashcard dengan ataupun buku-buku ni dia baca kuat-kuat. So bila dia baca kuat-kuat, dia dapat mendengar apa yang dia baca, maka informasi yang dibaca dan dengar tersebut dapat diserap dalam minda kita. Kalau tak. Seterusnya visual ni pula seseorang yang mudah memahami dengan cara melihat ataupun membaca. Sebagai contoh, orang ni dia tak perlukan pendengaran, tapi dia perlukan seseorang itu menerangkan dengan sesuatu yang fizikal, nampak di mata. Maknanya dengan macam contohnya ni presentation. Mungkin dia mute saya. Sebab apa? Informasi dia lebih senang didapati dengan baca slide. So secara auditory ni dia tak penting sangat sebab dia lebih selesa membaca. Untuk orang yang membaca ni pula, tips dia untuk orang yang visual ni, tips dia lebih kurang juga duduk depan juga dalam kelas. Sebab apa duduk depan, kita boleh nampak slide tu. So dah pemandangan kita, kalau bezanya duduk jauh kan tak nampak kan. So duduk depan senang lah nak nampak. Yang second, untuk orang-orang yang visual ni, kebiasaannya bila dia dah lihat, dia dah baca dalam hati semua, dia akan pejam mata, dia akan cuba untuk proses semula apa yang dia serap, dia dah baca semua. Yang terakhir sekali, kinestetik. Kinestetik ni pula seseorang yang mudah untuk memahami dengan melakukan aktiviti. Contohnya, kalau kita baca buku cara-cara untuk masak nasi goreng. Mungkin untuk orang visual ni, dia baca step sampai step 1 sampai 10, dia dah faham lah macam nak buat nasi goreng. Tapi untuk orang yang kinestetik ni, dia kena baca sambil buat. Baru dia faham macam mana nak buat nasi goreng tu. Dia kena ada pergerakan fizikal sikit. Ataupun masa kelas, dia buat nota, dia buat ilustrasi, lukis-lukis biar dia buat sesuatu untuk dia faham. Kalau kita kembali ke zaman sekolah kan, mungkin ada antara rakan sekelas kita, dia tengah duduk ni dengan cikgu kat depan, tengah belajar,
dia picit-picit pen tu, klik-klik pen tu ataupun kaki dia goyang. Ini merupakan salah satu cara untuk mereka yang kinestetik ni untuk mendapatkan ilmu ataupun untuk membuatkan mereka lebih fokus dengan melakukan perkara-perkara yang sampingan. Ataupun ada juga saya pernah tengok orang makan chewing gum. Bila dia mengunyah sesuatu, dia lebih senang untuk memahami. Itulah merupakan salah satu jenis-jenis orang yang untuk mendapatkan maklumat dengan lebih efektif lah. Tapi kalau kita nak bergantung kepada satu cara je, auditori je, mungkin bagi kita tidak berhasil. So kita campurkanlah auditori mungkin dengan kinestetik. Kita dengar dan sambil kita buat. So kita dapat maklumat tu dengan lebih efektif. Sebab tu maklumat dengan lebih efektif. Kita seterusnya dah. Dulu waktu Kita zaman tengok sekolah video. saya ni tak ada. Kita dah balik semula. Okay. Dulu waktu zaman sekolah saya ni tak adalah golongan yang pandai sangat pun. Tapi nak katanya dulu saya rasa semua subjek susah. Paling susah maths lah. Maths. Saya memang fail lah bab kira-kira maths ni. And sampai foundation. Rasa macam tak boleh nak adapt. Macam aku rasa aku dah buat banyak dah usaha aku. Tapi markah still tak naik-naik. Jawab exam still tak dapat. So dia rasa macam apa kena dengan saya ni. Lepas tu bila once masuk degree, bila jumpa dengan seorang akak ni, dia bagi saya satu test, personality test. So saya pun jawab lah. So lepas jawab tu, dia ceritalah, oh okey awak ni jenis yang introvert and awak jenis yang sensitif dengan bunyi. Maksudnya awak ni jenis yang audio. So bila study, awak kena baca kuat apa yang awak baca, dengar apa yang keluar daripada mulut. Awak tak boleh belajar sambil dengar lagu. So daripada personality test tu dia sangat berguna. Sebab apa? Bila saya apply dalam kelas, contoh dalam lecture hall yang besar, saya sebenarnya sangat sikit untuk tengok slide kat depan. Apa yang saya akan buat? Saya akan duduk bahagian depan juga untuk saya dengar dengan jelas apa yang lecturer tu cakap. And saya takkan tengok slide sebab saya rasa saya tak boleh fokus dulu benda. Bila saya tengok slide ataupun tengok lecturer tu, saya akan tengok dia punya mata, dia punya baju, gaya dia cakap. So saya tak boleh fokus untuk mendengar. So saya akan pandang bawah, saya dengar apa yang lecturer cakap and tulis. Sampai ada kawan sebelah tegur, Maria kau tidur Mana dia tidur? Segar je ni. Tengah fokus dengar tapi dia tak faham sebab dia jenis yang observer. So dia kena tengok mulut lecturer tu bercakap baru dia boleh dapat ilmu tu. So berbeza lah dengan saya. Tips untuk study sebenarnya berbeza mengikut karakter orang tu sendiri. So nak tahu karakter kita macam mana, buatlah personality test. And then lagi bagus kalau jumpa kaunselor ke, and dia yang mana dia boleh bagi tahu kita apa solution untuk cara study. So daripada situ, macam ni rupanya. Saya pun startlah praktis. Okay, praktis buat dalam kelas. Maksudnya dengar, bila study baca kuat-kuat. Alhamdulillah, result sangatlah berbeza dengan waktu study zaman belajar dekat sekolah menengah ataupun dekat matric foundation. So ada juga antara benda yang saya buat, saya akan rakam apa yang notes tu and saya dengar balik audio tu, rakaman audio tu saya dengar balik. So dari situ lagi cepatlah kita ingat. So saya jenis audio and kita dengar rakaman suara kita sendiri. So itu antara tips yang boleh digunakan lah untuk orang yang seperti saya. Saya rasa subjek yang saya tak suka tu yang menyebabkan saya tak excel waktu saya study zaman sekolah menengah dulu. Kita akan di-push harder. Maksudnya okey, kena buat latihan ni banyak-banyak tapi tak habis pun. Macam tu. And kita akan lose untuk fokus benda-benda yang kita minat. Benda-benda yang sepatutnya kita hafal, kita akan letak tepi sebab nak fokus dekat benda yang susah ni. Tapi end up benda susah ni tak membantu pun. Sama je. So saya bersyukurlah dengan transition yang ada. Maka dengan pengakhiran video tersebut, maka tamatlah pembincangan kami pada hari ini. Tapi tak tamat dengan begitu sahaja Teknik belajar ni seperti yang saya sampaikan tadi, bukanlah kita belajar tengok buku, baca, tengok slide, tengok video pembincangan, tengok lecturer ajar.
Bukan. Kita juga kena bergantung kepada yang lain. Hubungan kita dengan manusia tu penting juga untuk kita dapatkan keberkatan. Hubungan dengan lecturer, hubungan dengan ibu bapa, malah dengan kawan-kawan kita pun kena jaga. Takkanlah kita nak kutuk belakang dia, tapi nanti nak test kita minta jawapan kat dia. Mana boleh. Tak ada berkat tu. Lepas tu solat kena jaga. Daus, anak sama apa-apa? Terima kasih Adlin. Nampak sedih sangat tu yang orang cakap, jangan sedih sangat. Aku cakap bukan penghujungnya lagi. Jangan Tak cakap ada. orang Daus. Jangan cakap orang. Okay. So sebagai penutup, saya pun tak ada nak cakap. Cuma saya nak cakap apa-apa pun first thing first, perkara paling utama yang kita nak kena ambil kira adalah diri kita sendiri. Maknanya kita kena betul-betul kenal diri kita, macam mana kita boleh nak terima ilmu ataupun maklumat yang diberikan oleh guru tu. Macam mana cara teknik belajar yang bersesuaian dengan kita. Macam yang anda semua dah lihat dalam video tadi, refer kalau rasa macam dah buntu, tak ada jalan lain, boleh cari kaunselor. Miss mesti bangga dengar. So maknanya kita jumpa kaunselor, kita buat personality test yang macam dicakap tadi dalam video tadi tu kan. So dari situ kita dapat kenal lah diri kita ni macam mana, cara apa yang sesuai dengan kita untuk belajar ni. Jadi itulah yang poin paling utama lah, kita kena betul-betul kenal dengan diri kita. Sebab kadang-kadang ada juga kebanyakan, memang banyak pelajar yang dia betul-betul tak kenal dengan diri dia. Bukan tak kenal yang tak tahu nama dia ke apa ke, bukan. Yang tak kenal maknanya dia tak tahu cara macam mana yang betul-betul sesuai dengan dia. Sebab kebanyakannya dia hanya baca buku, tengok buku rujukan, lepas tu end up bila nak exam ke, dia jadi lost. Macam tak pernah belajar. Jadi kat situ kena betul-betul kenal lah. Itu je lah. So Adli ada nak tambah lagi ke? Rasa macam dah banyak cakap tadi kan. Tapi tak apa, persilakan kalau nak cakap. Ke tak ada? Adli? Tidur ke? Ada Daus. Ada. So kalau ada kesempatan kita pergilah tengok counselling to you, mana tahu ada ujian personality test tu. Jangan libatkan. Untuk Tak kita mengenal diri kita Sambil sebagai mengenal minum air. pengakhiran untuk kami berdua, saya ada serangkap pantun yang kita. Kalau ada sebuah di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Adil Hafiz dan Firdaus di atas pembentangan tadi. Okey, kawan saya, slide menarik, huraian yang jelas, intonasi suara yang pelbagai, kemudian tenaga suara yang menarik, dan juga dia pandai tarik perhatian penonton, perhatian pendengar kan. Okay, so saya boleh nampak progres daripada grup yang pertama sampai grup yang terakhir, banyak improvement awak-awak semua yang telah awak semua lakukan dalam presentation. Okay, itu satu perkembangan yang sangat baik. Okay, jadi berbalik kepada topik yang dikongsikan oleh Firdaus dan juga Alin Hafiz berkaitan dengan teknik belajar. Okay, kita semua belajar. Tak kisahlah budak kecil ke, remaja ke, orang tua ke, semua belajar. Sebabnya kita belajar sampai mati kan. Tak kisahlah belajar secara formal ataupun informal. Okey, kat sini saya nak kongsikan sikit slide. Okay, nampak tak slide saya? Nampak Miss? Secara jelas. Semangat. Okey, ini merupakan gaya belajar. Okey, macam tadi yang Alin Hafiz present, okay, dia kata ada 3 kan. Okey, dia ada juga yang 3, ada juga yang 4. Okey, ini berdasarkan kepada skop ilmu psikologi. Okey, kat sini saya nyatakan ada 4 gaya belajar. Pertama, visual.
Visual iaitu visualize, aural. Aural ni maksudnya mendengar, auditory. Okey, kemudian read and write iaitu membaca dan menulis. Dan yang keempat kinesthetic. Okey, kita lihat pada satu-satu gaya belajar yang akan saya kongsikan dengan anda semua. Yang pertama ialah visual. Visual iaitu berkaitan dengan penggunaan carta, graf, gambar. Selalunya mereka-mereka yang menggunakan gaya belajar secara visual ni, dia mempunyai gaya percakapan yang cepat. Okay, fast talker, dia cepat. Kemudian dia tak boleh sabar sebab tu dia perlukan melihat gambar-gambar ataupun graf-graf. Dia tak nak ambil masa baca ataupun nak mengira sikit-sikit ke. So melalui gambar je dia dah boleh tangkap. Okay, ini pasal apa? Ini terang pasal apa? Alright, kemudian dia lebih kepada menggunakan visual daripada perkataan atau perasa-perasa. Dan untuk orang visual ni, selalunya kalau saya rasa lah untuk pelajar bisnes selalunya mesti ke arah visual sebab mereka lihat kepada nombor, mereka lihat kepada graf, kepada carta-carta. Okay, mungkin pelajar, kalau kita buat kajian untuk responden pelajar bisnes, kemungkinan gaya belajar mereka ialah visual. Alright, yang kedua ialah aural. Aural ni auditory iaitu berkaitan dengan pendengaran. Okay, selalunya untuk mereka yang menggunakan gaya belajar mendengar ni, dia merupakan slow speaker. Dia bukan jenis yang suka bercakap. Alright, dia jenis yang lebih kepada mendengar. Alright. Kemudian dia prefer kepada explanation daripada teks. Okay, dia malas nak baca, dia kurang nak membaca, jadi dia lebih kepada mendengar. Mungkin kalau lecturer tengah cakap, macam tadi yang dikongsikan dalam video tu, dia tak tengok pun slide. Dia tak tengok pun lecturer tapi dia dengar apa yang lecturer dia cakap. Okay, tu orang belajar menggunakan pendengaran. Okay, yang ketiga ialah read and write iaitu gaya belajar membaca dan juga menulis. Okay, orang yang suka menggunakan gaya belajar membaca dan menulis ni, dia akan menggunakan teknik menulis. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang suka buat nota kan. Macam kita pelik, kenapalah dia buat nota kecil. Buku kan ada, highlight lah kat buku, kenapa nak cari-cari nota lagi kan. Ini merupakan gaya belajar bagi mereka yang suka membaca dan juga menulis. Okey, kalau tadi visual dia suka gambar, dia suka carta, tapi terbalik kalau dengan orang yang suka menulis ataupun membaca, mereka lebih gemar dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat. Okey, kebanyakannya siapa yang ulat buku, dia lebih ke arah gaya belajar membaca dan juga menulis. Yang keempat ialah kinesthetic. Okey, kinesthetic ni dia lebih kepada hands on. Okay, saya rasa kalau pelajar engineering, dia mungkin ke arah ini. Dia suka dengan benda-benda yang bergerak, yang perlukan guna alat, yang perlukan kemahiran. Okay, bagi mereka yang kinesthetic ni, dia merupakan seorang yang kurang bercakap. Kemudian dia juga lebih suka menggunakan deria yang ada dalam belajar. Contoh, deria, kita ada berapa deria? Siapa tahu? 3. Apa dirinya? 6. Okey, cuba senaraikan. 5 kan? Kita ada 5 diri kan? Betul, 5 yang paling utama sekali, 5. Okey, cuba terangkan. Bagi saya nama Mata. 5 dia. Okey, dia mata. Dia melihat Mata kan? untuk melihat, Ya, telinga betul. untuk mendengar, Ya, mulut untuk bercakap, ya. lagi apa? Hidung untuk menghidu. Okey, Lagi apa? Lagi apa? Tangan. lidah. Lidah. Aduh, tangan pula. Lidah. Untuk merasa. Okey, pandai. Jadi kebanyakannya bagi mereka yang kinesthetic ni, dia suka menggunakan deria yang ada ini untuk mempelajari sesuatu. Alright? Kemudian dia jenis yang hands on macam saya katakan tadi, dan juga suka belajar melalui trial and error, cuba dan jaya. Dia akan try dan kemudian akan tengok result. Kalau benda tu tak okey, kalau benda tu tak membuahkan hasil, dia akan cuba lagi dan cuba lagi. Alright, ini merupakan untuk orang kinesthetic. Jadi awak boleh kena pasti diri masing-masing. Okey, awak golongan mana? Visual ke, auditory ke, membaca menulis ke, kinesthetic ke? Alright, daripada gaya belajar ini anda boleh decide teknik belajar mana yang sesuai dengan diri anda. Alright. Kemudian seterusnya, okey, tadi sekadar perkongsian, ini pula sekadar peringatan untuk kita semua, termasuklah saya. Okey, ini contoh di mana Imam Malik bin Anas menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu.
Manakala Ibnul Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Okay, contoh lain tokoh seperti Imam Syafi'i. Dia belajar adab 18 tahun baru dia cari ilmu. Kalau kita tengok tokoh-tokoh ulama semua belajar adab dulu baru cari ilmu. Sebab tu kita sebagai penuntut ilmu ni kadang-kadang kita ambil remeh tentang adab ni. Sebab kita rasa macam adab ni benda kita tak nampak. Kan? Lecturer tak boleh kenal pasti budak ni beradab ke tak beradab. Lagi-lagi kalau tengah ODL macam ni. Jadi inisiatif diri masing-masing. Untuk pupuk diri masing-masing, tanamkan dalam diri masing-masing, belajar adab. Sebabnya kita kena cari adab dulu baru boleh kita dapat segala ilmu itu dengan lebih berkat. Alright, saya share kat sini 6 adab belajar secara online. Okay, pertama, membuat persediaan. Alright, di mana kita semua para pelajar yang belajar, yang menuntut ilmu, siapkan diri. Alright, siapkan diri, buat pembacaan awal, sediakan tempat belajar yang sesuai. Okay, tempat belajar yang sesuai ni contoh, cari satu ruang yang sesuai, yang selesa untuk belajar. Jangan tiba-tiba awak pergi belajar kat dapur ke, orang tengah makan lalu-lalang, time tu juga nak belajar, nak buka laptop bagai kan tak sesuai. Okay, jadi cari satu tempat yang kondusif, yang strategik untuk awak belajar. Alright, yang kedua ialah doa menuntut ilmu. Okay, macam kita selalu buat setiap kali nak mulakan kelas, kita akan baca doa yang diketuai oleh Syekh Hafiz Ashraf. Okay, di mana kita dalam menuntut ilmu ni, ilmu tu milik Allah kan. Jadi kita kena minta dengan Allah supaya perjalanan kita dalam menuntut ilmu ini dipermudahkan dan segala apa yang kita belajar ini mendapat keberkatan. Alright, yang ketiga ialah hadir dan join. Okay, maksudnya setiap kali ada kelas, tak kisahlah kelas apa-apa, bila kita dah ada timetable, okay, waktu tu waktu kelas, jadi kita kena mengikuti kelas yang disediakan. Okay, tapi andai kata kita tak dapat hadir, bolehlah maklumkan kepada pensyarah. Okay, jangan tiba-tiba hilang, tiba-tiba ambil attendance, tak tahu kat mana, tak bagi tahu kawan awak kat mana kan kalau tak datang kelas. Okay, jadi kena maklumkan. Ini merupakan adab bagi mereka yang tak dapat sertai kelas. Alright, yang keempat ialah fokus dan buat nota. Okay, kalau kita tengok kawan-kawan awak semua dah buat presentation. Alright, saya pasti ada yang ambil nota dan ada yang tak sempat ambil nota ataupun ada yang tak ambil nota langsung. Jadi kalau boleh kita ambil nota, bagi tumpuan dan jangan buat kerja lain. Sebab setiap presenter yang buat pembentangan ini, mereka keluarkan effort cari bahan, buat slide. Okay, so kita kena hargai masa diorang, kita kena hargai effort mereka juga. Alright. Yang kelima ialah memberi respon. Di mana andai kata cikgu awak atau lecturer awak ada tanya soalan, okay, jadi minta tolong jawab soalan-soalan itu dengan baik dan sopan. Andai kata tak tahu, tak ada masalah, cakap dia tak tahu. Andai kata kurang pasti, tak ada masalah, cakap dia kurang pasti. Jangan biar lecturer awak tanya-tanya, budak ni ada ke tak ada? Budak ni faham ke tak faham, alright? Kemudian tidak biar kawan dan guru menunggu lama. Okey, macam biasalah kan? Kalau kita tak dengar, contoh saya panggil nama, mak kita dekat 5 minit tak menyaut kan. Jadi kawan-kawan yang lain pun menunggu. Okey, itu merupakan satu tingkah laku yang kurang beradab. Yang keenam, yang terakhir ialah berterima kasih. Okay, di mana kita perlulah menghargai usaha guru dan pensyarah yang memberi ilmu. Selain itu, kita juga perlu berterima kasih kepada rakan-rakan juga. Sebabnya mereka berkongsi ilmu dengan kita semua. Jadi, saya harap ini antara adab belajar, ada lagi adab lain. Anda semua boleh cari. Tapi yang sikit ni, saya harap kita boleh apply kan. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita cuba apply kepada diri kita yang sekarang ni belajar secara online, menangkan pandemik COVID-19 ni pun tak tahu habis bila. Tahu-tahu nanti tiba-tiba semua dah grad kan, tak sempat nak masuk kampus pun kita tak tahu masa depan macam mana. Jadi saya harap dalam kita mengejar ilmu, dalam kita mengejar pointer yang baik, jangan lupa kita kejar juga adab dalam mencari ilmu. Okey, boleh tak semua? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi saya dah berkongsi dan juga telah bagi komen sedikit berkaitan dengan pembentangan yang dibentangkan oleh Firdaus dan Adil Hafiz. Okay, saya belum attendance kan? Belum, Miss. Okey, jadi attendance kita hari ini berbeza di mana
saya akan panggil nama setiap pelajar. Kalau sebelum ni kita random nama kan. Jadi hari ni kita nak cuba apply adab belajar ni. Okey, saya akan panggil mana-mana nama tapi yang pastinya semua orang. Okay, saya nak anda share dengan rakan-rakan sekelas, anda mengamalkan gaya belajar jenis apa. Macam yang saya dah kongsikan tadi, ada 4 tadi, pilih salah satu ataupun 2. Kemudian cuba kongsikan sedikit teknik belajar yang anda lakukan. Alright, kalau contoh macam saya akui saya seorang yang visual dan juga jenis menulis dan membaca. Okay, macam Alin Hafiz kata tak semua jenis satu, kadang-kadang boleh jadi 2. Jadi saya rasa saya 2 ni. Okay, yang saya perasan lah dari zaman saya sekolah sampai saya habis belajar peringkat master, saya jenis yang macam ni. Saya kena membaca, saya kena tengok benda tu sebabnya nanti bila exam, orang yang visual, orang yang suka membaca ni kan, bila tengah exam, dia boleh bayangkan tau word ni kat mana, dia boleh bayangkan gambar ni kat mana kedudukannya dalam nota dia, dalam buku dia. Itu yang akan memudahkan dia dalam mengingat. Okay, beza pula kalau orang yang mendengar ataupun orang yang kinestetik. Alright, jadi saya nak minta rakan-rakan satu kelas ni berkongsi tentang gaya belajar yang anda ada dalam diri anda dan juga teknik belajar yang anda amalkan. Alright, boleh? Boleh. Boleh Miss, tiada masalah. Okay, Boleh, Miss. bagus. Jadi saya akan panggil nama. Bila saya panggil nama, tolong kongsi, saya akan terus tanda dekat attendance yang awak hadir ke kelas. Okay, pertama sekali. Okay, Nur Hazira binti Yusaini. Saya Miss. Okay, boleh kongsikan? Saya punya cara belajar saya rasa lebih kepada pendengaran. So kalau saya buat nota atau buat tutorial, saya akan buka instrumental yang soft ataupun orkestra macam tu lah, macam so saya tak akan ngantuk macam tu. Okey, terima kasih Hazira. Okey, kalau bagi mereka yang belajar mendengar macam Hazira ni kan, okey, dia menggunakan instrumental, menggunakan lagu-lagu, mungkin lagu klasikal, bukannya lagu yang hard rock ke, lagu metal ke, sebab itu akan mengganggu ataupun distract dia punya fokus. So Hazira menggunakan instrumental sebagai satu cara untuk dia lebih fokus dalam belajar. Okey, bagus. Okey, seterusnya Nur Nabiha binti Azman. Ya, madam. Okey, boleh kongsikan? Saya rasa saya visual dengan kinestetik. Sekejap. Awak kena terangkan apa lagi? Awak kata awak visual kinestetik kan? Apa yang membuatkan awak rasa visual kinestetik? Sebab saya kalau macam video, saya suka tengok gambar, tengok graf. Saya suka something yang kalau nota tu cantik, so saya ingat benda tu. Saya macam Miss lah, kalau kinestetik ni sebab banyak buat latihan kan, jadi senang ingat macam mana nak buat sesuatu tu. Okey, terima kasih Nur Nabiha. Okey, seterusnya Nur Rashidah Izzati. Ya, Miss. Okey, boleh kongsikan? Boleh. Bagi saya sama juga visual dengan kinestetik. Kalau visual ni macam saya prefer benda yang nampak lah, macam saya maksudnya saya observe kalau benda tu depan mata saya. So saya nampak lah benda tu mudah macam bagi saya, maksudnya macam teknik yang efektif bagi saya. Lepas tu kinestetik, dah nampak tu saya buat latihan. Jadi macam tu lah saya boleh macam tu je. Okey. So samalah tadi dengan Nabiha kan? Okey, good. Okey, seterusnya Putri Nur Anatasha. Saya Miss. Kalau saya prefer kepada visual dengan read or write. Sebab kalau visual, bila saya tengok macam contoh graf semua tu, saya mula buat kesimpulan saya sendiri. And kalau read or write tu sama macam kita baca buku, tapi buku tu ada juga gambar. Sambil kita baca, sambil kita tengok gambar. Jadi tu bantu saya dalam Okey, bagus. Okey, terima kasih. Seterusnya Syafiqah Syamimi.
Syafiqah Syamimi ada? Ada Miss. Okey, boleh kongsi? Saya rasa saya auditory. Sebab kalau saya buat apa-apa saya kena dengar lagu juga. Tapi kalau karangan ke macam benda yang menulis tu tak boleh lah sebab nak berfikir kan. So kita tak dengar lagu lah kalau karangan. Biasa dengar lagu apa? Biasa dengar lagu yang trending je. Maksudnya ada suara, ada lirik betul lah kan? Oh, okey, ada. faham. Okay, Okay, terima Miss. kasih. Seterusnya Syed Hafiz Ashraf. Ya Miss. Okay, boleh kongsi? Kalau saya mau kepada visual dengan apa tu? Audio audio. Kalau visual tu macam saya ni memang malas nak baca lah. Kalau tulisan banyak tu memang lantak lah, malas nak baca. So, kalau macam ada gambar tu macam boleh menarik minat macam tu. Tapi kalau audio tu macam saya akan lagi faham kalau dengar lecturer tu dengar lecturer tu cakap lah. Kalau macam dia kasih video, dia mengajarkan, so senang saya nak faham. Macam itulah. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya Alia Nabila. Belajar saya visual dengan read and write. Untuk read tu macam Miss cakap lah yang kalau saya baca and kalau time exam tu macam kalau terlupa je macam dia akan auto macam terbayang balik buku tu ada ayat dia macam mana. Lepas tu kalau read and write tu kalau saya dengar, kalau lecturer mengajar saya macam catatlah benda penting. Macam tu lah. Okey, sama kita. Okey, seterusnya Nur Aldin Khairina. Aldin Khairina ada? Okey, Nur Aida Syafida. Ya, saya. Okey, boleh kongsi? Saya lebih kepada visual dengan kinestetik. Untuk visual ni saya kena nampak benda tu depan mata baru boleh masuk. And then kinestetik ni saya belajar saya jenis tak boleh duduk diam, saya mesti ada pergerakan macam contoh-contoh kertas ke. Dan saya kalau buat assignment saya lebih suka dengar lagu. Itu je. Okey, terima kasih. Seterusnya Nur Alia Natasha. Ya Miss. Okey, kongsikan. Kalau saya rasa visual dengan audio kot. Visual saya kena nampak apa yang saya belajar. Saya suka buku, so nampak saya boleh baca macam tu lah. Lepas tu audio tu saya kena ada muzik teman. Sebelum belajar dengar juga, masa belajar dengar juga, macam tu lah. Oh, okey. Muzik apa yang selalu dengar ni? Tak tahu. Dia saya suka yang macam mana macam hardcore, Miss tahu? Hardcore? Contoh apa? Lagu kumpulan apa? Lagu siapa? Tajuk lagu ke? Macam metal-metal sikit lah. Saya suka yang ganas-ganas sikit. So saya tak boleh nyanyi sangat. Kalau tak saya nyanyi. Oh, okey. Okey. Menarik. Macam tu. Alright, thank you. Seterusnya Nur Fatihah Nafisa. Saya ni. Kalau saya lebih kepada audio dengan visual juga. Kalau visual tu sebab saya suka membaca. Kalau membaca saya lebih faham. Kalau audio pun saya suka buat kerja sambil dengar lagu.
Tapi lagu yang tenang lah. Okey, terima kasih. Seterusnya Nurul Ashikin. Saya Miss. Alright. Gaya belajar saya lebih kepada visual dan kinestetik. Visual saya lebih suka kepada buat peta minda sebab dia mudah hafal. Dan kinestetik sebab saya suka buat tutorial. Dan tutorial tu nanti kita dapat bentuk soalan dia macam tu. Oh, okey. Mesti rajin kan, mesti banyak nota dah buat ni kan. Terminda ni. Okey, seterusnya Arif Jeffrey. Muhammad Arif dah? Arif. Okey, tak ada. Fakur Razil Lutfi. Ya saya Miss. Okey. Saya rasa gaya belajar saya visual dengan audio juga kot. Kalau visual saya kena memerhati ataupun saya conteng anything untuk faham, dan kalau audio saya lagi suka tempat assignment, so saya tak ngantuk. Faham. Okey, terima kasih. Razi, Arif ada tak? Arif bukan bilik saya madam. Tapi tadi dah ada. Lepas tu tak tahu dah ke mana. Okey, seterusnya Nurin Nadira. Saya Miss. Okey. Kalau saya, apa yang saya rasa, saya auditory dengan kinestetik. So untuk saya dia dua-dua ni dia kena bantu satu sama lain. Kalau kerja yang saya nak fokus tu memerlukan pergerakan, saya perlukan lagu. Kalau benda tu memerlukan saya mendengar, saya perlukan tangan bergerak macam tu. So dia dua-dua tu kena balance baru saya boleh fokus. Okey. Faham. Terima kasih. Seterusnya Naili Nazura. Saya Miss. Okay. Kalau macam saya rasa saya auditory dengan reading and writing. And then saya kalau waktu belajar, saya akan buat 3 ni serentak. Sambil belajar, sambil membaca, sambil menulis. Buat nota sendiri. Kalau saya tak buat 3 ni serentak, saya tak fokus. Mantap. Okey, bagus. Seterusnya Nur Asma Syazwani. Sama-sama. Nur Asma Syazwani. Saya Miss. Saya rasa saya auditory sebab kalau saya baca tapi tak ada orang explain, saya takkan faham. Alright. Seterusnya Nur Husna Syahida. Saya Miss. Okay. Cara saya belajar melalui penglihatan. Maksudnya kena tengok orang tu buat macam mana, cara-cara dia macam mana, baru boleh tahu macam mana nak buat. Visual ke macam mana ni? Awak visual ke macam mana? Ya, visual. Okay. Seterusnya Nur Eliana. Kalau saya visual dengan read and write. Sebab kalau visual ni sometimes bila orang try nak explain, saya akan cuba untuk imagine benda dalam otak. So macam lagi cepat nak faham. Saya susah nak faham kalau orang tu explain je. And then kalau read and write ni saya suka menulis sebab selalu cepat lupa. So bila nak buat latihan, so dapat nak rujuk balik lah. So dia macam lagi senang nak faham. Tapi sometimes saya pun macam suka hands-on visual dengan read and write. Oh, okay. So ada 3 lah kiranya? Okay, tak apa, boleh je, boleh, tak ada masalah. Ada orang 1, ada orang 2, ada orang 3, ada orang semua sekali. Dia terpulang kepada individu. Okay, bagus. Terusnya Nurul Jannah. Saya Miss. Okay. Kalau saya ada 3, visual, read and write dengan auditory tu. So kalau macam yang subjek membaca, saya macam tengok video tu saya akan buat note sendiri. So kalau auditory tu biasanya calculus. Buat latihan saya akan dengar lagu. Okay, terima kasih. Seterusnya Rashidah Nurdiana. Saya dengar tak? Dengar. Saya rasa saya visual, audio dengan
kinestetik saya kalau saya nak buat latihan tu, saya kena ada nota. Tapi nota lah bagi sebab saya tak reti buat nota. Nota ataupun video. So sambil saya tengok tu, sambil saya buat. Macam tu. Lepas tu saya kena dengar lagu juga. So nak macam naikkan emotion. Tapi kalau kerja tu saya nak set cepat, saya tak boleh dengar lagu. Nanti saya tak fokus. Okey, terima kasih. Seterusnya Siti Nur Ain Ashikin. Saya Miss. Kalau saya rasa audio dengan kinestetik sebab saya kalau belajar pun dalam kelas saya suka mengunyah. Saya suka makan supaya saya fokus. Kalau tak nanti saya ngantuk. Lepas tu audio macam kalau saya buat kerja ke apa memang saya selalunya akan dengar lagu lah. Alright. Okay, seterusnya Wan Nurul Farisha. Ya saya punya gaya belajar pun kinestetik dengan audio. Kinestetik ni sebab saya suka praktikan apa yang saya belajar supaya benda tu terbiasa dengan diri saya. Lepas tu dengan audio sebab saya pun suka dengar lagu sebab supaya tak cepat bosan lah, tak ngantuk. Alright. Seterusnya Adlin Hafiz. Presenter. Kalau saya auditori dengan kinestetik. Betul, kalau macam tadi tu saya present, saya tak ada baca apa-apa. Saya perlukan satu pergerakan dan saya tengah goyang kaki sambil dengar lagu background lah. So saya boleh fikir apa yang saya nak cakap. Macam itu. Okay. Betul, kadang-kadang ada certain orang kalau dia bercakap kan dia kena ada pergerakan. Contoh gerakan tangan. Mungkin ada pandangan orang yang macam tak biasa ataupun tak selesa, dia kata macam apa asyik gerak tangan, kenapa asyik ke kiri ke kanan kan. Itu merupakan style individu. Ada orang kinestetik dia pun macam tu. Okay, kalau tengah menulis pen nak kena goyang-goyang. Ada orang nak menghafal dia kena bangun, kena berjalan ke hulu ke hilir kan. So setiap orang itu berbeza-beza. Alright, seterusnya Akmal Lutfi. Ya Miss. Okay, Akmal apa? Saya belajar lebih kepada audio lah sebab minat lagu kan. So belajar tu kena berlagu lah, tak kisah lagu rock ke lagu slow ke. Sebab ada certain time kalau belajar kan, contoh nak tengah buat kerja, nak cari idea kan, tiba-tiba nanti lagu tu macam bagi tak idea tau. Tu yang yang saya lebih kepada belajar cara audio lah. Bagi saya lah. Okay, seterusnya Hakim. Ya saya Miss. Saya rasa saya tiga-tiga. Saya kena dengar lagu sambil tengok nota, sambil buat latihan. Kalau tak ada salah satu tak jalan. Yang penting niatkan Allah Ta'ala. Terbaik. Okay, seterusnya Intan Nurmawadah. Ya Miss. Saya rasa saya tiga-tiga kot. Bergantung pada subjek. Kalau macam visual kan, subjek yang kena baca tu saya lagi prefer notes lah. Supaya macam contoh yang dah baca notes, so masa exam nanti boleh saya dapat imagine lah ayat tu dekat surat berapa, page mana macam tu. Most of the time auditory sebab saya memang pegang lagu tapi tak kisah genre apa ke, slow ke apa ke, tak kisah. Lepas tu kinestetik saya tak boleh duduk diam. Contoh dah belajar, dah duduk 10 minit, so kena jalan-jalan lepas tu baru belajar balik macam tu lah. Faham. Okay, terima kasih. Terusnya Muhammad Adam. Saya Miss. Kalau saya read or write dengan auditory. Tapi read memang saya tak suka lah. Saya memang tak baca apa-apa pun. Cuba kalau nak buat latihan, saya lebih kepada latihan lah. Kalau nak buat kerja apa semua. Kalau nak menghafal kena buat latihan. Macam tu lah. Itu saja. Ni auditory maksudnya dengar lagu juga? Dengar lagu juga. Okay, mana tahu dengan zikir kan? Itu daus. Okay, baik, seterusnya Firdaus. Ya, saya Miss. Apa benda pasing-pasing cakap. Kalau saya 4-4 Miss.
Saya bukan nak riak lah Miss, tapi saya 4-4 lah. Sebab dia sebab saya ni bergantung kepada situasi jugalah. Situasi bergantung kepada subjek juga. Kadang-kadang ada subjek yang yang memerlukan banyak concentration tu, fokus yang banyak tu, lalu saya akan buka lagu lah. Tak apa saya macam yang si Adam cakap tadi, saya buka zikir walaupun jarang buat tapi tak apa lah, saya buka lagu. So ada certain subjek yang memerlukan saya untuk melakukan pergerakan. Macam contoh, macam saya nak faham satu benda tu, saya akan buat adalah beberapa pergerakan fizikal lain kan. Lepas tu apa lagi tadi? Visual. Visual ni memang saya selalu pakai lah. Macam tengah ODL, lecturer share slide presentation kan. So saya kena tengok benda tu baru saya boleh tahu ataupun faham benda tu. Lepas tu satu lagi bonus jugalah kalau lecturer tu cantik ke macam Miss kan. Ceritalah. Lepas tu satu lagi, apa lagi satu lagi? Read and write. Read and write ni kadang-kadang saya ada juga buat catatan sendiri. Lepas tu saya akan baca balik. So macam itulah, itulah kesimpulan dia. Terima kasih Miss. Okey, sama. Terima kasih. Okay. Seterusnya Rashad Daniel. Yes Miss. Alright. Bagi saya visual dengan kinestetik. Visual sebab saya masa saya belajar tu saya kena ada macam contoh. Saya kena tengok macam mana konsep tu. So untuk kinestetik, sebab masa saya belajar tu saya tak boleh duduk diam. Saya goyang kaki ke, pusing pen ke apa. Itu je. Okey, terima kasih Daniel. Okay, ada lagi 2 orang ni. Okay, Aileen Khairina ada? Saya Miss. Okey. Kalau saya visual sebab saya lagi suka tengok macam gambar ke, baru boleh faham daripada baca tulisan yang panjang-panjang. Itu je. Okey, terima kasih. Seterusnya yang terakhir lah Muhammad Arif. Arif ada Arif? Ada Miss. Okey, boleh kongsikan? Kalau saya visual juga kot. Sebab kalau saya tak ada bahan yang boleh jadikan sebagai contoh, mungkin saya tak berapa faham dalam suatu perkara. Okey, terima kasih Arif. Okey, Alhamdulillah jadi semua dah berkongsi dan dah kenal pasti masing-masing punya gaya belajar. Tapi ini hanyalah sekadar macam mungkin anggapan awak, assumption awak ni auditory, awak ni visual, awak ni read and write, awak ni kinestetik kan. Tapi kalau untuk mendapat keputusan lebih tepat, yang lebih jelas mengenai diri masing-masing, macam tadi dikongsikan oleh video, boleh buat ujian personality, boleh buat ujian mengenali gaya belajar. Jadi melalui cara inventory ni, buat ujian inventory ni, keputusannya lebih tepat. Awak lebih kenal dengan lebih tepat awak punya gaya belajar ni macam mana. Berbanding dengan awak buat assumption, mungkin saya auditory kot, mungkin saya visual kot, macam tu. So berdasarkan kepada ujian inventory ini, mungkin dia akan membantu awak dalam mengenal pasti teknik belajar yang berkesan. Okey, untuk ujian-ujian psikologi ni saya nak ingatkan kepada anda semua, mungkin ada orang beranggapan ujian psikologi ni macam tukang tilik ke, ujian tilik-tilik nasib ke, ataupun mungkin ada yang rasa magic ke, ada orang kata macam syirik ke. Kita kena ingat ya, ujian-ujian psikologi seperti ujian minat belajar, ujian personality, semua ini berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut dan telah dijalankan dalam kumpulan responden yang ramai. Maksudnya bukan seorang dua orang je jawab, tapi beribu-ribu orang. Bukan di Malaysia sahaja yang jawab, tapi satu dunia jawab. Jadi kesahan dan juga kebolehpercayaannya sangat tinggi. Sebab tu kita boleh menggunakan ujian psikologi ini dalam mengenal diri masing-masing. Okey, boleh faham? Boleh Miss. Okey, macam tadi diiklankan ataupun dihebahkan oleh Alif Hafiz. Okay, boleh try jawab dekat counselling to you ataupun career counselling for you, ujian psikologi yang ada kat situ untuk anda kenal diri anda. Alright?
Okay, so untuk itu sahaja presentation kita hari ini berkaitan dengan teknik belajar. Okay, terima kasih kepada Firdaus dan juga Alin Hafiz di atas pembentangan yang sangat baik, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan sekelas atas kerjasama memberi respon. Okey, seperti yang saya ada maklumkan, kalau ikutkan kan ni kelas kita yang terakhir. Okey, tapi saya baru dapat info daripada Bonda Su tengah hari tadi di mana ada kejutan untuk anda semua. Jadi dah bersedia ke belum? Dah Miss, syukur bukan Dah last. bersedia. Syukur sangat. Okey, pada minggu hadapan kita akan mengadakan oral test. Alhamdulillah. Oral test. Alhamdulillah, bersyukurnya saya. Alhamdulillah. Kita makan. Alhamdulillah. Okey, oral test ini di mana? Dia akan dijalankan secara maya macam ni. Kita akan buat kelas macam ni, macam biasa, Google Meet. Okey, semua orang wajib attend, kena hadir. Okey, saya akan panggil nama random dan pastinya semua orang akan saya sebut. Kemudian saya akan soal berdasarkan pembentangan daripada kumpulan pertama sampai kumpulan terakhir. Maksudnya random topik, random soalan, random nama yang saya akan pick dan anda kena jawab. Contoh, katakanlah saya panggil, okey, Nur Eliana, apa yang awak faham tentang konsep pendiri? Kemudian Eliana kena open mic, open camera, jawab. Okay, contoh lain saya tanya, okey Akmal, apa yang awak faham berkaitan dengan definisi rakan sebaya? Okay, Akmal open mic, open camera, terus jawab. Alright? Anda semua dibenarkan untuk melihat nota, jadi saya nak minta kerjasama semua wakil kumpulan untuk upload anda punya slide di dalam grup WhatsApp. Jadi nanti rakan-rakan semua boleh baca, boleh study, boleh print out, pulanglah kepada kaedah masing-masing macam mana nak faham setiap topik yang dibentangkan oleh rakan-rakan anda. Okey, faham tak? Rasanya slide tu dah jadi kenangan. Okey, boleh cuba cari, kalau tak ada cuba buat baru tak ada masalah, benda boleh settle. Alright? Jadi pastikan setiap grup bukannya grup yang terakhir ke, grup pertama ke, saya akan tanya semua tajuk. Jadi saya nak minta semua wakil kumpulan untuk upload anda punya slide di grup WhatsApp. Alright, itu sahaja. Faham tak berkaitan dengan oral test kita minggu depan? Minggu depan tu hari Selasa pukul 5. Ya, hari Selasa pukul 5 sampai pukul 7 ataupun hari Selasa pukul 5 sampai habis. Kalau kita habis awal, anda semua lancar dalam menjawab soalan, kita habis awal. Tak ada masalah. Alright? Faham tak berkaitan dengan ujian? Faham. Miss, nak tanya. Ini saya. Yang soalan tu setiap orang satu je ke soalan? Setiap orang satu soalan, jangan takut. Jangan takut Daniel, jangan takut. Okay. Thank you, Miss. Okay, tapi satu soalan, saya tak nak semua orang bagi jawapan tertutup atau jawapan pendek saja. Saya nak ada jawapan penyata, ada ayat huraian dan juga ada contoh. Okay, barulah panjang sikit, barulah banyak sikit markahnya kan. Okay, ada lagi ke soalan berkaitan dengan ujian? Oral test kita minggu depan. Ada markah ke dalam? Of course. Setiap ujian ada markah. Ujian kehidupan kita ada ujian apa? Kalau ujian kehidupan pun ada pahala dosa kan? Sama lah macam ni. Merangkumi berapa persen tu, Miss? Okey, rubrik nanti saya akan bagi. Daripada awak punya presentation, awak punya essay pendek hari tu, awak punya projek, kita punya projek tadi TOT yang kita dah laksanakan tu. Kemudian apa lagi? Sesi counselling bersama Cik Noh dan juga yang kelima ialah oral test. Nanti saya akan bagi rubrik dalam grup. Jadi anda boleh semak, boleh kena pasti berapa persen lagi anda perlu kejar. Alright. Bagus macam tu. Apa dia? Bagus macam tu. Saya dah trauma ni dengan HBU tiba-tiba dapat B. Jangan risau. Semua ni 5-5 task ni merangkumi 100%. Okay, so jadi nanti masing-masing dah boleh agak dah. Hari tu present okey tak? Hari tu jawab essay okey tak? Alright. Kalau TOT project of course semua akan penuh lah sebab semua attend. Okay, kemudian sesi counselling semua dah buat juga, okey maka penuh dan seterusnya lah oral test. Jadi bergantung pada individu lah. Alright. So ada apa lagi? Apa lagi tak? Ada lagi soalan? Sudah tiada. Miss. Saya nak tanya, anda semua dah jawab belum form yang saya bagi dalam grup? Miss, untuk tu saya kan dengan Rashad kami present
Macam Okay, awak letak tarikh yang awak present. Awak present lambat kan hari tu kan? betul. So isi tarikh present. Ni saya dah bagi link, okay, siapa yang belum jawab, tolong jawab sekarang. Sebab dia kita untuk subjek ni dia tak ada macam SUFO yang ujian penilaian untuk lecturer. Untuk HPD warna tak ada kan? Dia tak ada, dia not listed. So jadi saya dah buat inisiatif sendiri berdasarkan pada form ni. Jadi saya minta semua tolong isi dan untuk tarikh sesi letak tarikh waktu awak present. Okay, nanti saya akan semak dalam saya punya Google Form nama-nama yang dah isi. Okay, itu sahaja. Ada lagi persoalan sebelum kita tamat kelas? Ada soalan? Okay, tak ada ya. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang bekerjasama. InsyaAllah, good luck untuk study, good luck untuk exam. Jumpa yang betul-betul kali terakhir minggu depan. Alright? Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.